Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang jam 9.03. So kita dah terlepas 3 minit. Sepatutnya kita pukul 9 tepat kita dah kena mula dah. Okey, terima kasih kepada yang hadir. Alhamdulillah 11 orang. Insan-insan insya-Allah lepas ni akan bertambah lagi. Okey, itu adalah insan-insan yang Allah pilih untuk masuk dalam kita punya majlis ilmu. Anggap malam ini adalah malam majlis ilmu untuk kita kalau yang dah bersama dengan Forever, kita mantapkan lagi skill kita. Kalau mana yang baru, tahniah Kak Azhar ucapkan. So terima kasih banyak-banyak kerana luangkan masa bersama. Yang baru masuk, Alhamdulillah, terima kasih juga pada Izati. Okay. InsyaAllah tak banyak sedikit pun kata orang ada ilmu yang boleh dibawa untuk diri kita dan kita boleh manfaatkan diri kita kepada orang lain juga di luar sana. Okey, Kak ni nama Kak Azhar, panggil Kak Azhar je cukup. Okey, nama panjang kan. Pendekkan pada Kak Azhar je lah. Okey, so malam ni malam yang sangat best sebenarnya sebab Kak Azhar datangkan eagle daripada Pasir Gudang. Okey, dia terbang. Nampaknya dia dah kupas sajap dan paruh selama 150 hari. 150 hari ke? Kak Yang? Dah 150 hari ke baru 30 hari? Baru 30 hari anniversary. Baru 30 hari. Nampak tak? Baru 30 hari. Okey. Nawaitu lillahi ta'ala. Dia dah cakap sendiri pada diri dia dan dia terus menyuarakan kepada Kak Azhar. Dia kata saya nak bercakap juga. Apa jadi-jadilah sebab dia nak cuba pecah tembok. Okey, mudah-mudahan dapat mencipta nilai diri dia sendiri insya-Allah. So kita sebagai pendengar mudah-mudahan dapat support dia, okey, untuk buat yang lebih baik lagi insya-Allah. So Kak Azhar nak buka pentas ni kepada AS Assistant Supervisor Siti Mariam. Dipersilakan. Right. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Kak Azhar. Assalamualaikum semua. Selamat malam. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Okay, saya kenalkan diri dulu. Saya Siti Mariam binti Yani. Saya merupakan businesswoman juga. Tapi konvensional lah setakat ni dan baru-baru ni baru sebulan saya menceburkan diri dalam business networking. Alhamdulillah. Jadi kat situ saya nampaklah dia punya kedua-dua perbezaan networking business perniagaan networking dan conventional business. Jadi tajuk kita malam ni untung ke jadi perniagaan macam tu kan. Jadi kalau kita boleh juga kita nak jadi kaya boleh juga kan, tapi masa yang kita duit tu untuk mencapai taraf jutawan ataupun kaya dan berjaya. Unless kalau kita ni memang gaji sebulan beratus ribu, tu entahlah Allahualam, memang boleh juga. Tapi untuk orang yang macam saya contohnya mungkin lambat lah untuk dapatkan dengan kerjaya yang biasa-biasa ni untuk dapat taraf jutawan tu lambat. Jadi apa yang saya cuba lakukan 23 tahun yang lalu saya membuka perniagaan saya sendiri dengan bermodalkan RM40,000. Saya mulakan modal perniagaan saya dulu. Pinjam duit mak, pinjam duit adik, duit saya sendiri sikit. Kita mula daripada bawah. Jadi alhamdulillah lah rezeki saya masa tu dimudahkan. Jadi kejayaan saya dalam perniagaan saya masa tu saya dapat sepanjang 23 tahun dalam saya menceburi perniagaan konvensional ni, saya dapat settlekan rumah, dapat settlekan hutang kereta. Alhamdulillah. Before 50 saya dah bebas daripada hutang-hutang. Tapi kenapa saya nak cuba lagi perniagaan Forever Living ni, perniagaan networking ni, kenapa saya nak masuk juga kat sini? Siapa nak tahu?
Cuba bagi tahu. Siapa-siapa nak tahu kenapa? Sebab saya nak tahu, saya nak mencabar diri dan saya nak tahu apa itu perniagaan networking. Sebab selama ni saya memang saya rasa saya dah banyak kali ulang cakap lah kan. Saya kurang minat dulu saya kurang minat, saya tak minat pun perniagaan MLM ni, saya tak suka. Tapi saya sekarang ni saya nak cuba buat dan saya nak buat. Bukan dah setakat cuba, saya nak buat. Sebab saya nampak kat situ ada jalannya dalam Forever Living, ada jalannya untuk kita capai impian tu. InsyaAllah. Sebab berdasarkan konsep apa ni? Okay, konsep Robert Kiyosaki ni, dengan konsep Robert Kiyosaki ni kita boleh nampak macam apa kelebihan dia lah. Kalau konsep dulu kita kita nak kena ada pekerja, nak kena bayar sewa, ada kos-kos lah, kena bayar sewa kedai, api, air, macam tu lah. Jadi contohlah rolling saya sebulan dulu 40,000 sebulan, 40,000 dengan keuntungan hanya profit margin saya 15%. Daripada 15% tu saya kena bayar pekerja, sewa kedai, kos api dan air. Jadi agak-agak berapa persen net profit yang saya dapat. Tu dululah. Tapi dalam konsep usahawan networking sekarang ni, kita dapat menggandakan masa. Dapat menggandakan masa orang lain untuk kita. Jadi kat situ kita boleh dapat dengan modal hanya 1,359 sahaja. Kita modal sekali tu seumur hidup tau, sekali sahaja. Tapi kita boleh gandakan kita punya pendapatan kat situ, kita boleh gunakan masa orang lain untuk kita dapatkan mission kita untuk menjadi jutawan dan bebas keuangan, insya-Allah. So seterusnya dalam apa tips kita nak pilih bisnes kita kan? Mesti ada produk, syarikat dan marketing plan. Syarikat tu mestilah syarikat yang kukuh, betul tak? Syarikat yang dah lama. Contoh kenapa saya pilih Forever Living, sebab dia dah 43 tahun di pasaran dunia, global. Dia ada dah kukuh lah kedudukannya, dan juga dia ada produk-produk yang bagus. Sebab dia ada kebun dia sendiri, dia ada ladang dia sendiri. Jadi produk dia semua sangat bermanfaat lah. Alhamdulillah. Saya pun dah try, dah pakai, dah ada testimoni untuk diri saya sendiri. Memang terbukti lah produk dia bagus. Jadi dengan marketing plan dia, tu yang kita nak. Marketing plan dia tu yang penting lah. Jadi kalau syarikat tu tak kukuh, syarikat yang baru, jadi kenapa kita mesti nak ambil risiko ikut company yang tak kukuh macam tu. Dengan contoh produk produk ni penting tau. Contohlah kita nak promote ke orang tapi produk tu tak kita sendiri pakai pun macam kita pakai pun testimoni untuk diri kita sendiri pun tak okey. Tapi kita nak recommend ke orang, agak-agak rasa kita confident tak? Betul tak? Jadi bila kita tak ada confident, macam mana kita nak promote pada orang? Kita nak bagi tahu orang. Of course memang tak boleh. Macam tu juga apa yang saya buat dalam perniagaan konvensional saya pun sama. Jadi bila saya berniaga,
saya mesti rasa saya nak kena ada satu produk yang kuat. Dalam perniagaan saya mesti ada satu produk kekuatan produk saya itu apa. Contoh kekuatan produk saya dalam perniagaan food and beverage saya hari F&B saya sekarang saya dah tukar pada F&B. Kekuatan produk saya adalah contohnya air saya adalah air teh ais 3 layer. Siapa kena sekali memang teringat-ingat. Itulah dia. Lagi satu dengan saya punya produk makanan saya yang saya rasa alhamdulillah setakat ni saya dah berniaga, saya menceburkan diri dalam F&B tu dah 14 tahun. 14 tahun tapi alhamdulillah saya masih dapat mengekalkan kualiti. Sebab saya yakin kekuatan produk tu penting. Macam tu juga dalam Forever Living. 43 tahun dia mengekalkan produk dia yang sama. Produk dia yang sama dengan kualiti yang sama dengan harga dia yang sama. Nampak tak? Jadi kat situ sebab tu saya yakin kenapa saya boleh ikut Forever Living. Bukannya tak ada networking business, networking yang dulu-dulu approach saya. Tapi saya rasa dia tak mampu meyakinkan saya. Itulah dia. Mereka tak mampu meyakinkan saya apa kelebihan produk dan marketing plan diorang dan syarikat diorang lah macam tu. Okey. Seterusnya syarikat Forever Living ni sebuah syarikat yang kukuh sebab dia dah 43 tahun dalam international market dan dia selamatlah insya-Allah. Jadi maksudnya selamat di situ dia tak mungkinlah akan dia bankrupt ke apa, tinggalkan kita bye-bye ke, tak ada. InsyaAllah. Dan dia juga merupakan syarikat antarabangsa di 170 buah negara. Jadi hebat kan? Jadi kalau macam bisnes Kak Yam ni, hari ni kalau Kak Yam nak melebarkan sayap sampai 170 buah negara, memang rasa tak mampu lah kan, betul tak? Untuk satu kedai pun saya perlukan sekurang-kurangnya 50,000 untuk saya catch up. Apatah lagi kalau saya nak mulakan dah 170 buah negara ni, saya rasa tak payah banyak lah. Saya buka 10 cawangan kat Malaysia. Saya rasa untuk hari ni saya rasa saya belum mampu lagi lah. Tapi dah Forever Living, dia dah ada 170 buah negara. Jadi kita tak payah susah-susah lagi nak fikir, nak buka bisnes banyak-banyak branch. Benda ni semua dah ada, kita boleh berniaga kat mana-mana je. Contohlah, mana tahu one day nanti ada salah seorang daripada kita tercempak kat Dubai ke, tercempak kat mana Brunei ke, insya-Allah. Kat sana semua kita still masih boleh berniaga, alhamdulillah. Dan dalam dunia ni juga, dalam Forever Living juga ada 10 juta pengedar. Dan Forever Living juga telah mampu melahirkan lebih 50,000 jutawan. Jutawan bukan biasa-biasa tau. Jadi why not kita one day kita salah seorang daripada lebih daripada 50,000 jutawan dalam Forever Living tu. Siapa tak nak kan? Okay, sekarang apa kita punya mission and vision untuk jadi jutawan? Kenapa kita mesti jadi jutawan? Penting tak kita orang Islam nak jadi jutawan? Betul tak? Penting kan? Kalau kita Islam tak ada jutawan, kita macam mana nak perang dengan non-Muslim, betul tak? Macam mana kita nak pergi perang? Macam mana kita nak beribadah? Macam mana kita nak bayar zakat? Macam mana nak pergi haji? Nak pergi haji pun nak pakai duit. Betul tak? Siapa tak nak pergi haji? Semua orang nak. Kita jangan cakap yang lain-lain dulu lah. Yang basic-basic ni dalam Islam pun kita dituntut menjadi jutawan. Contohnya Uthman Ibn Affan, dia juga seorang bilioner. Sampai hari ini akaunnya masih ada, masih aktif di Arab Saudi sana. Tapi orangnya dah 1,500 tahun meninggalkan dunia ini. Why not kita jadikan Uthman Ibn Affan sebagai kita punya idola untuk kita jadi jutawan. Menjadi jutawan dalam Islam tak salah. Soal kita mati nanti kita dipersoalkan kat sana, itu belakang. Itu saya rasa Uthman, kalau kita tengok sahabat-sahabat bila mereka menjadi jutawan, tapi mereka menggunakan pada perjuangan dalam agama. Itulah sebenarnya wawasan yang lebih baik untuk kita lah.
Jadi kita balik pada syarikat tadi, dan dalam pandemik yang baru kita hadapi ni kan, saya rasa sekarang ni pun kesan pandemik ni masih ada lah. Jadi dalam pandemik ni banyak bisnes yang terkesan. Perniagaan-perniagaan lain sama ada peniaga-peniaga kecil, besar, syarikat-syarikat gergasi, bahkan ada juga yang terkesan dengan pandemik ni dan ada yang sampai boleh tutup perniagaan mereka. Tapi dalam Forever Living, mereka steady je, prestasi jualan mereka semakin menaik. Itu yang kita seronok lah nak tengok kan. Contoh kakak-kakak otai kita tu steady je, close 50,000 sale macam itulah. Alhamdulillah. Jadi saya pun nak jugalah benda tu. Saya akan kejar insyaAllah. Walaupun saya baru orang kata newbies ni kan, newbie sangat, baru sebulan, tapi saya dah nampak jalan-jalan dia untuk macam mana kejar jadi macam Kak Azam, jadi macam Kak Miza, macam mana nak kejar benda tu insyaAllah. Doakan saya, jalan saya dimudahkan. Jadi seterusnya, produk, saya rasa produk kita ni memang dah terkenal lah lama. Saya pun salah seorang pengguna dulu. Saya pengguna lebih daripada 10 tahun pengguna produk yang living ni. Yang living, Forever Living, sorry. Forever Living ni saya guna aloe vera ni, saya pengguna yang lama, sebab saya suka sebab dia merupakan prebiotik dan juga dalam gel aloe vera gel ni banyaklah khasiat-khasiat lain Dan lagi satu yang saya menarik hati saya dari dulu, walaupun saya setakat user dulu, harga dia murah kalau kita nak compare dengan produk tempat lain. Dengan madu dia pun sama, dia murah. Kenapa dia murah? Sebab dia ada ladang dia sendiri. Sebab tu dia boleh murah. Dan dia ada kilang dia sendiri. Dia ada sell funnel yang mantap. Contohlah, kalau kita ada kedai, ada ladang kita sendiri, Zulaika, kalau Zulaika ada boleh produce sendiri daripada ladang kan, contoh halia hari tu kan, berapa nak jual? Betul tak? Harga murah. Harga murah kan, insyaAllah. Itulah keuntungan kalau kita ada ladang sendiri. So kita tak perlukan barang dari orang tengah. Kalau kita ada orang tengah, kita guna ambil barang orang, ada orang tengah, jadi kita dah rugi kat situ. Barang jadi mahal, betul tak? Jadi kita kat sini kita ada satu produk yang kualiti. Kita ada produk yang ada kualiti dan harganya murah. Perniagaan kita juga merupakan bukan perniagaan yang bermusim ya. Dia memang forever living lah, forever. Dia sentiasa lah evergreen macam tu. Sebab saya rasa dulu bila saya pengguna, saya rasa botol kuning tu benda tu juga dia masih macam tu juga, dan sekarang after 10 years saya jumpa dia macam tu juga. Itulah dia tidak bermusim dan harganya tetap sama. RM99. Itulah dia. Dia tak berubah. Alhamdulillah. Jadi produk ni saya rasa perkara yang penting lah. Jadi kita nak kekalkan produk tu. Dalam Sweet Cafe juga perniagaan saya sendiri, saya sentiasa nak kekalkan produk saya tu. Jadi kita kena usahalah nak macam mana nak jaga kualiti dia. Jadi kena jagalah benda-benda macam ni Pelan pemasar. Jadi pelan pemasarannya pun mudah ya. Simple aja. Kita tak ada orang tengah dalam Forever Living, tak ada orang tengah, tak ada point-point, tiada pairing. Masuk orang tengah kat situ, contoh macam tadi itulah yang saya kata, bila kita barang kita sendiri, kita produk sendiri, kilang sendiri, jadi kita boleh terus ambil daripada customer kita, boleh terus ambil daripada company macam itulah. Jadi kita tak ada point-point kat dalam Forever Living, tak ada point, dan kita tak ada sistem pairing.
Jadi sistem ni sangat mudah, tak ada pairing dengan tak ada, matching ni tak ada. Kita dia straight aja macam tu. Okey, kat sini kat slide ni juga kita boleh nampak kejayaan upline kita Kak Mahfuzah daripada ni total setahun ni Kak Mahfuzah 2020 boleh dapat 134,000. Alhamdulillah. Tu yang kita nak kejar, kita nak ikutlah kalau macam tu. Dan gambar-gambar yang seterusnya tu kejayaan Kak Mahfuzah kita dapat dengan Kak Lila. Dia dapat untuk masa dia mereka meraihkan mereka dapat cek bonus Kak Azhar betul tak? Betul. Daripada US. Kan, Daripada US. Daripada US USD tu. Bukan sikit-sikit tu 3,000 USD. Nak rasa juga tu. Jadi semua kita kena semangat lah nak kejar apa yang Kak Mahfuzah dapat, kita pun kena dapat juga. Lepas tu perniagaan ni mudah, lagi satu dia duplicable. Duplicable tu maksudnya kita copy je lah orang-orang atas kita apa buat upline kita buat, kita follow je, tak payah nak pening-pening. Macam mana nak masak ayam penyet ni, bos tak ada, bos pergi jalan-jalan lah, contoh kan, tak ada. Macam mana nanti kita nak buat produk baru, kita tak payah pening-pening, kita follow je. So jadi memang sistem dia mudah lah. Dan modalnya pun sikit, cuma 1,359 sahaja seumur hidup sekali sahaja. Kalau kat sini dia bagi start. Okay, kalau kita ada RM6,000 lah nak buka stok, modal untuk buka burger. Jadi kalau kita ajak orang tu join kita, kita bagi dia RM6,000 untuk ajak buka stol burger. Orang tu nak. Kalau dia ada RM6,000 tu, dia mesti dia buat jalan-jalan, betul tak? Tapi kalau kita ajak dia join ahli ni baru berapa? Baru RM90. Tak banyak mana pun kan, betul tak? Semua orang boleh join RM90 sahaja untuk jadi ahli forever living. So dia juga sangat profitable. Keuntungannya banyak ya. Bonus daripada, kita boleh dapatkan bonus daripada harga jual tu. So actually kita kena kejar lah profit yang company sediakan untuk kita sebanyak 70%. 70% yang company bagi tu kita kena kejar, kita boleh dapatkan. Dan bonus daripada yang 30% tu pun kita boleh boleh dapat, dan seterusnya kita boleh kejarkan sale sampai kita boleh dapat grab semua sekali yang 70% tu. Akhir sekali, apa lagi yang company boleh bagi dalam plan pemasaran dia, iaitu percutian. Percutian selama 2 kali dalam setahun, mereka bagi cuti free, semua dia orang tanggung. Siap kasih duit poket lagi duit poket sebanyak 500 USD. Banyak tau, 500 tu kali lah berapa sekarang USD, kali 4 ke kali 6, betul? Macam itulah. Jadi banyak kan? Siapa tak nak? Bukan kata dalam saya berniaga F&B saya tak pernah jalan, ada juga. Paling jauh saya dah pergi, dah sampai Mekah gitulah kan, dengan duit saya sendiri. Tapi why not? Saya nak rasalah juga kan, betul tak? Dapat cuti free, orang kasih duit. Nak rasalah juga benda-benda macam tu, betul tak? Siapa tak nak? Semua orang nak kan? Jadi mari kita kejar, kita kejarkan sama-sama. Alhamdulillah lah, macam tu plan dia. Terus ni Kak Azhar. Okay, fokus fokus ni satu perkara yang sangat penting kalau nak buat apa-apa sekalipun. Tak payah cakap dalam forever living ke, dalam bisnes sendiri ke, dalam solat tu memang dah lah wajib lah, memang kan fokus. Tapi fokus ni satu perkara yang saya rasa
kena ada. Bila kita tak fokus, memang kita tak dapat apa yang kita nak kejar tu. Nak pergi successful is kena fokus. Kena fokus. Kalau sekarang now kita baru nak grow macam ni kan, terutamanya kita kena fokus apa yang kita nak buat, apa matlamat kita, apa yang kita nak kejar. Betul tak? Contoh 2 hari lepas dalam coaching siapa yang Chinese tu, okey, kita kena fokus untuk kita cepat jadi manager. Kita kena ada 12 VIP kita jadi itu fokus macam mana nak dapat tu, nak kejar tu kan. Itu kita dah nampak jalan dia lah, macam mana jalan-jalan kejayaan. Betul tak Kak Azhar? Betul. Okey. Teruskan. Jadi itulah pendapat saya, macam apa-apa pun kalau kita buat, kita fokus, insya-Allah kejayaan tu memang akan datang. Dalam hidup kita kena fokus, dalam rumah tangga kena fokus, dalam perniagaan terutamanya memang kena fokus. Kalau kita tak fokus, fikiran kita kita tak nampak matlamat tu, apa yang kita nak buat. Kita tak nampak. Lagi satu, saya sukalah nak petik apa yang Allah beri tahu kan. Allah memberi apa yang hamba-Nya fikirkan. Saya suka dengan apa yang Allah beritahu ni. Dan saya percaya apa yang kita fikirkan tu, bila kita fokus, kita fikir perkara tu, kita fikir, selalu kita fikir, insya-Allah kejayaan tu memang ada, memang datang. Sebab Allah beri. Allah janji, itu janji Allah Ta'ala. Dia beri, dia akan kasih. Dan benda tu yang berlaku dalam hidup saya lah sepanjang saya berkecimpung dalam perniagaan. Setiap apa yang keinginan yang saya nak, saya akan fokus dan saya doa, dan apa yang kita fikirkan tu Allah akan beri. Tak hari ni, esok lusa mesti Allah beri. Dan modalnya yang terbesar, apa dia modal yang terbesar? Modalnya adalah sabar. Sabar tu paling penting. Daripada fokus, kena sabar. Sabar nak bisnes tu berjaya, bisnes tu nak grow. Sabar dengan cabaran-cabaran yang kita hadap. Tak mungkin lah kan dalam hidup kita ni tak ada cabaran, betul tak? Mesti ada. Macam mana kita nak duduk sampai ke hari ni, macam mana Siti Mariam nak duduk dalam Sweet Cafe sampai hari ni. Bila sebut Sweet Cafe satu Pasir Kudang, oh kakak ni ke Sweet Cafe? Macam itu kan. Jadi bila Sweet Cafe, sebut Sweet Cafe, mungkin orang lebih kenal Sweet Cafe daripada Siti Mariam. Macam mana Siti Mariam naikkan Sweet Cafe tu? Jadi macam mana fokus? Macam mana saya punya doa? Apa cabaran yang saya hadapi untuk dapat sampai duduk sampai tahap tu? Jadi pentinglah benda-benda ni, nak sabar, semua sabar. Kena sabar, kena fokus, insya-Allah kejayaan memang di tangan kita. Kak Zah, macam mana? Ada apa-apa lagi? Alhamdulillah, tahniah. Habis dah? Semua nak bercakap? Setakat ni itu ajalah, insya-Allah. Ada apa-apa lagi yang berminat nak tanya, silakan. Apa yang boleh share, saya share ikut pengalaman saya lah. Okey, siapa nak tanya, kita buka Q&A sekejap dalam 10 minit. Okey, silakan. Yang alhamdulillah kita punya kedatangan hari ini menakjubkan lah, 17 orang ni bukan calang-calang boleh masuk. Tahniah kepada yang ada duduk di hadapan Kak Siti Mariam malam ni. Okey, ada pertanyaan boleh terus type ataupun boleh unmute diri sendiri untuk bertanya. Sebelum tu saya nak welcoming ni yang support saya, alhamdulillah. Selamat datang Kang. Alhamdulillah bagi support kat saya. Terima kasih banyak. Mahathir pun geng kita forever tak. Tapi mana grup mana tak? Abang Mahathir bagi share sikit Mahathir. Oh, okey. Mahathir. PC ke? Mahathir share. Saya pengguna je Kak. Bukan pengguna. Tak apa. Share je Mahathir, share je. Kita memang nak cari apa experience guna Forever Living. Baguslah produk tu.
Saya pun dah guna rasanya dah daripada tahun 2017 rasanya. Oh, 2017. Dah lama lah. Dengan siapa Hmm. masa tu? Dengan Najah. Oh Dengan Najah. Najah. Alhamdulillah dengan Najah. Saya ada Najah lah. Ya, Najah yang kenalkan. Oh, okey. So sekarang ni di bawah Najah lah. Buat Najah. Oh, okey. Tanya. Najah tu Tahniah nenek Madin. Najah tu apa? Nenek nenek Kak Najah tu nenek Kak Mahfuzah. Nenek Terus Kak Azhar. kita lah. Kita punya mentor tu sebenarnya. Oh. Najah Jumairah. Najah dan Asrul. Suami dia Asrul. berhenti kerja sebagai dekat sana. Kongkong. Mudah-mudahan lepas ni kita Kat Seng. doakan Tuan Mahathir kita akan berubah menjadi jutawan. Dia punya mission and vision seterusnya Mahathir. Go Mahathir. Tanya. Okey, siapa lagi? Umairah, Masa dengan Kamal pun dengar sekali. Oh, siapa tu? Lagi. Boleh nak bertanya, bersuara boleh, silakan. Ada? Yang lain pun boleh. Siapa ada kat dalam ni? Nur Izzati, Kak Haiza, Siti Rahma. Kalau ada apa-apa nak tanya dengan Eagle kita ni, ni bukan calang-calang orang orang yang introvert, anti MLM tau. Anti MLM, okey. Untuk buat part time sesuai ke? Kak Yam, jawab. Okey, sesuai sangat. InsyaAllah. Boleh sangat Umairah, no problem. Dia bukan soal kerja shift atau tak kerja shift, kerja normal ke, kerja shift ke, berniaga ke, suri rumah ke, pengemis pun boleh. Kalau kita nak besok, kita boleh dengar share besok kat Facebook, kat FB Kak Azhar, betul tak? Besok seorang pengemis yang dah berjaya menjadi jutawan dalam Forever Living. Apatah lagi orang yang bekerja shift. Macam Umairah, dia nurse Dia nurse. So dia tahu about pasal health and medication. So it's very good for Umairah, advantage for you untuk business part time Forever Living. Sebab our product is very good. Sangat suitable kalau nak promote kat passion ke, even a doktor pun ramai dalam Forever Living ni, ramai. Contoh Dr. Adibah tu one of the kita punya speaker dalam Forever Living So tak ada yang kita nak worry, tak ada benda yang kita nak takut dalam Forever Living, insya-Allah. Kita memang produk tak tipu. Dengan dia punya bonus dia, insya-Allah lah. InsyaAllah memang boleh buat income. Umairah Kat rajin lah fokus tadi tu. Macam tu lah. Umairah, kita ada satu testimoni kejayaan daripada seorang nurse. Dia bukan seorang lagi, dia dah double nurse dah dalam satu hospital tu, semuanya kawan-kawan dia. Kan dah jadi jutawan sebenarnya, dah jadi jutawan dalam masa 1 tahun. Amin. Umairah, amin. Dekat Sabah. Okey, boleh search YouTube. Type Mary Zulaikha? Mary apa nama dia? Type tu Mary Forever tu. Memang akan keluar cerita-cerita dia daripada Mary apa? Type Ika? Nama dia? Mary apa? Cari dekat YouTube. Dia punya cerita sangat sedih sebab dia cakap, dia kata nama je nurse dia kata, tapi gaji masya-Allah dia kata dia sampai tak ada susu, tak ada makanan untuk anak dia. Dalam tangan dia cuma ada berapa sen je masa tu. So dia jumpa Forever, dia betul-betul fokus kepada botol kuning sebab kita banyak produk, kita ada lebih 200 produk, tapi dia kata dia fokus pada botol kuning sebab dia nurse. So dia dibagi tahu dengan semua orang, botol kuning tu boleh selesaikan masalah kesihatan, dan sekarang ni dia dah jadi salah satu testimonial kita sebagai testimoni kejayaan untuk semua orang. Bayangkan, belum sampai 12 bulan, maknanya sampai bulan 11 ni dia memang betul-betul lebih lagi income daripada Kak Azhar. Bayangkan tu tahun 2020 tau.
Okay, so boleh tengok, boleh baca sejarah dia. Nanti bagi Telegram channel testimoni bisnes kepada Umairah. Okay, masukkan semua testimoni, Telegram channel supaya Umairah dan yang lain-lain boleh baca banyak kejayaan orang yang biasa-biasa menjadi luar biasa. Nah tu boleh tengok dekat Facebook. Okay, terima kasih Ika. Bagus soalan ni tadi. Okay, ada Umairah. lagi? Ada, Umairah. okey. Memang untuk orang-orang yang sibuk, untuk orang-orang yang dia banyak masa, dia banyak duit, dia banyak masa sampai dia tak tahu nak buat apa. Memang sesuai Forever Living ni. Dia tak ada masa, dia banyak duit pun sesuai juga. Dia tak ada masa, tak ada duit, lagi sesuai. Forever Living ni. Okey, siapa lagi yang nak bertanya? Silakan. Ramai kita malam ni Alhamdulillah. Selamat datang Amy. Siapa lagi ni? Selamat datang Tuan Muslim. Tapi Kak Yam dah habis bercakap. Dan sekarang dalam sesi Q&A, kalau nak tanya apa-apa, jemput. Silakan. Ada yang nak tanya, boleh unmute diri sendiri. Okey, untuk yang baru masuk, tanya lagi sekali Kak Azhar ucapkan. Okey, malam ni kita preview Business Forever Living. Tapi secara ringkasnya sebenarnya kalau ikutkan preview ni kita kena habis dalam masa 1 jam. Dan banyak lagi sebenarnya yang kita boleh bentangkan. Tetapi untuk malam ni Kak Azhar sebenarnya bagi peluang kepada Kakak Siti Mariam kita, walaupun dia baru tetapi dia cuba untuk pecah tembok, okey, untuk bagi tahu pada diri dia sendiri, aku juga boleh macam orang lain untuk berkongsi manfaat kepada orang lain, dan dia sangat yakin. So malam ni dia cerita dalam 5 tajuk, dia ambil satu tajuk yang sangat penting tentang kenali syarikat Forever Living. So alhamdulillah dia lontarkan dia punya cara, dia punya mengikut slide tu okey, sangat okey sebenarnya pada Kak Azhar, sangat okey. So kalau ada yang kat dalam ni nak tanya, boleh apa saja berkenaan dengan Forever Living. Dipersilakan. Emiliana Abdul Hafida. Oh, nama. Amy pun merupakan user Kak Zah. Okey. User. So ramai ni dalam grup user Hidayah Saya tak pasti. Amy bukan grup user kita, tapi dia user tempat lain. Dia macam Mahathir. Mungkin anak buah orang lain lah. Oh, okey. Ni kalau ada anak-anak buah sendiri satu grup kan untuk grup, kalau boleh grup Kak Yam lah. Kak Yam dah kena ada grup sendirilah sebab dah ada kawan-kawan yang ramai. InsyaAllah. Kak Yah ada nak tanya apa-apa Kak Yah? Kak Ayah nak tanya pada Siti Mariam, macam mana boleh berminat sebenarnya dah ada satu bisnes sendiri kan? Macam mana boleh berminat beralih arah bisnes dalam Forever ni? Apa yang boleh menarik pada Mariam? Boleh tukar arah. Soalan cuba emas tu Kak Yah. Orang mesti heran kan? Itu Alamak. satu cabaran tau. Sebab apa? Seorang yang bisnes dia dah berjaya lah. Bisnes sendiri. Lepas tu boleh berarah alih satu bisnes lain pula. Nampak lagi orang kata benda ni boleh lagi nampak boleh maju. Boleh berjaya. Macam mana boleh bertukar arah? Okey, Kak Yah, Kak Yah. Nak tanya Kak Yah ni. Kak Yah. Ya. Kak Yah dah minum belum teh 3 layer? Teh apa? Sweet Cafe. Tak. Mariam punya tak pernah. Tak Kena pernah rasa. rasa. Kena rasa. Tak tahu kat mana kedainya tu. Restoran. Bila nak open table ni Kak Yam? Kita orang nak datang ni. Jom serbu. Boleh.
Kita yang tak rasa set boleh day, set dirasa. time, kita open table, Memang no tak worries. pernah. Memang tak Aduh. pernah tahu pun selama ni. Kan tak sangka kan. Okey, kedai saya saya Okey bagi tahu. Nama kedai saya Sweet Cafe. Kat komplek Pusat Bandar. Sekarang ni dia baru pindah kat belakang lah ya. Jadi mungkin kita sorok sikit kat belakang pizza tu. Kat depan masjid, belakang pizza. Dia sekarang pindah kat situ. Kalau dulu kedai saya kat tangga eskalator ke bawah tu, ke level 2 tu. Kalau dulu, sekarang dia dah pindah ke atas. Yang pindah ni baru dalam 2 tahun. Baru dalam 2 tahun macam itulah. Jadi kebetulan baru pindah kat situ terus PKP. Jadi saya pun tak boleh nak buat apa-apa lah. Itulah. Jadi kenapa berbalik pada soalan Kak Yah tadi kan. Nice lah soalan tu Kak Yah. Saya tahu mesti ramai, mesti orang tertanya-tanya, betul tak? Kenapa Tokyo Sweet Cafe nak masuk forever living, macam pelik je, betul tak? Buat pula tu. Okey. Tak ada apalah Kak Yah. Saya rasa saya ikut arus semasa lah. Bila usia kita semakin meningkat, saya ikut nasihat orang alim dia kata bila kita umur dah meningkat, kita kena kita masih kena berniaga juga, sebab berniaga ni kan sunnah kan, kita kena ikut Rasulullah berniaga. Mencari rezeki berniaga ni sebenarnya 99% keberkatan rezeki pada perniagaan. Benda tu saya pegang. Tapi kalau kita jujur kalau kita jujur dalam perniagaan, insyaAllah keberkatan rezeki memang di situ. Jadi berdasarkan umur, lagi satu umur bila dah umur meningkat, kita kena bertukar bisnes yang tidak memerlukan tenaga yang banyak. Jadi saya nampak kat situlah yang salah satu faktor utama yang saya nampak. Saya fikir ni dah lama kenapa, apa bisnes yang saya rasa saya boleh join, yang saya tak perlu nak banyak tenaga macam yang orang alim ni bagi tahu. Saya fikir benda tu, saya fikir hari-hari apa. Jadi macam kebetulan dalam masa 2 tahun kita pandemik ni, training online ni sangat hebat banyak benda bertukar jadi online sekarang, betul tak? Kita nama je duduk rumah, tapi kita boleh shopping, kita boleh bisnes, boleh jual. Benda-benda tu dua-dua berlaku. Urusan perniagaan tu berlaku di rumah sahaja. Dulu saya kurang aktif dengan online bank. Macam mana dia? Perbankan online saya dulu saya tak aktif, tapi sejak bila senario perniagaan online ni mula, saya pun dah pandai lah sekarang kan. Saya dah boleh buat benda tu, alhamdulillah. Sebab kita kena study lah, kita kena study. Jadi saya rasa dengan marketing plan, kenapa saya pilih Forever tadi, saya dah bagi tahulah kat awal tadi. Sebab saya rasa Forever Living ni dia punya marketing plan dia tu nice lah. Kita boleh insyaAllah saya yakin saya boleh menuju puncak. Tu yang saya nak. Saya boleh menuju puncak. Saya keyakinan ada kat situ. Saya nampak ada jalannya. Amin. Amin. Terima kasih. Jadi bukan kata dalam perniagaan konvensional kita tak boleh menuju puncak. Boleh tapi sangat susah dan sangat lambat. Dan modalnya sangat besar. Macam saya kata tadi, dengan modal berpuluh ribu, okay, kalau F&B, dia punya profit margin dia is 40%, tapi kos dia juga tinggi tau. Kos air, api, pekerja, untuk dapat kerja sale 2,000 sehari, saya kena perlukan pekerja 10 hingga 13 orang. Sangat ramai. Dan hari ini, gaji pekerja tak boleh RM20 lagi dah. Dulu waiter, saya mulakan perniagaan dulu tahun 2003. Gaji pekerja saya baru RM20 sehari. 12 jam kerja. Sekarang tak nak, diorang tak nak. Tak ada RM50, tak payah sembang. Tak nak, diorang tak nak kerja. Tukang masak saya dulu gaji baru RM40. Sekarang tak ada RM70, jangan sembang. Tak nak, diorang tak nak kerja. Betul tak? Jadi kos dia besar. Itu jadi kat situ yang saya mula berfikir. Saya rasa saya doa minta Allah datangkan ilham, apa yang saya boleh buat sesuatu untuk apa ni, untuk saya tambahkan income saya macam tu.
bukanlah kata kita nak buat bisnes sana bisnes ni macam tak cukup-cukup duit nak makan, tak ada. Tak, bukan macam tu. Tapi yelah, saya share sikit lah pengalaman saya. Saya dulu pernah belajar mortgage. Dalam mortgage reduction, kita kena settlekan kita punya all the financial, kita kena financial hutang lah, maksud hutang. Kita kena settlekan kita punya hutang-hutang tu sebelum umur persaraan kita. Umur persaraan tu umur 50 kan. Jadi before 50 tu kita dah kena tak ada hutang lah maksudnya. Kenapa? Kenapa kita kena settlekan hutang sebelum umur 50? Sebab masa tu anak-anak kita dah mula di high education, dah mula masuk U. Dan sekarang ni bila saya dah dalam keadaan ni baru saya terasa tau, kenapa dalam apa yang saya belajar dulu bila umur 50 kita dah tak boleh ada hutang. Dan kenapa dia cakap kat situ dalam high education, anak-anak kita dalam dah berada dalam high education. Sebab bila anak dalam college semua dah mula masuk universiti, seorang masuk universiti, keperluannya sangat tinggi. Untuk satu anak bajet sebulan dekat 2,000 satu orang anak. Jadi kalau saya ada 4 orang anak, boleh kira sendirilah berapa income yang saya kena ada. Dengan keadaan pandemik sekarang yang bisnes, of course lah bisnes saya pun terjejas juga merundum. Jadi saya kena kejar balik. Saya kena kejar balik. Tak mungkinlah saya nak duduk diam je macam tu, betul tak? Jadi saya tanya Dayah banyak kali. Saya tanya Dayah, okey tak macam tu kan ya. Sebab saya kan tak suka MLM kan. Jadi saya fikir saya macam saya tanya, saya dengar video Kak Miza, dia kata solat hajat. Okey, saya solat hajat, saya buat istiharah, alhamdulillah. Allah bagi kekuatan hati saya untuk join Forever Living. Buat bisnes ni. Bila saya dah join kat sini, selalu join dia punya meeting, nampak apa jalan yang ditunjukkan ke situ. Itulah yang saya dapat share lah, insyaAllah. Boleh Kak Ya? Wow, amazing. Pilihan yang tepat. Alhamdulillah. Puan, nanti kes salah suami Puan Dia kerja ke malam ni? Kenal ke Wan? Dia kerja ke? Ada. Kes salah ambil cari. Bila nak tunjuk mukanya. Hei, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wan, tunjuklah muka Wan. Masya Allah, subhanallah. Puan, Cik Wan, Engkau ni senyap-senyap aja. Ni kita skodeng. Okey. Bos, Okey. tak kenal. Wan, ada soalan Wan? Wan, malam ni je kau boleh tanya Wan. Dia terpaksa jawab Wan, malam ni je. Tak apa. Saya jumpa kafe. Saya pengguna Tega kafe tu. No wonder. Jaga jantung anda, okey? InsyaAllah. Saya selalu makan dekat kafe, sweet cafe tu daripada zaman zaman bila Kafe tu lama dah kafe tu daripada zaman bawah tangga lagi. setahun. Saya dengan suaminya satu tempat kerja dulu. Oh, lepas tu berhenti. Lepas tu berhenti, kena buang. Kena buang Membuangkan diri, bukan kena buang. Membuangkan diri. InsyaAllah kita jumpa nanti. Tahniah. Anyway, tahniah. Terima kasih Jawan. Siapa lagi ada nak tanya? Okey, terima kasih Kak Ya. Good question Kak Ya. Nampak tak? Nampak pengalaman orang lain kan? Belajar sesuatu. Okey, siapa lagi nak tanya boleh cepat. Kita ada lagi 4 minit. Sebelum kita tutup pukul 10 malam. Ada? Malu nak? Ni type lah. Kalau tak ada kita tutup sampai sini je. Kak Yam, ada apa-apa lagi untuk mungkin pesanan ke apa ke? Boleh? Kawan-kawan. Pesanan saya lah pada adik-adik ni kan. Sebenarnya yang depan saya ni semua orang hebat-hebat ni.
kalau nak bandingkan saya lah kecil je, tapi insyaAllah kita cuba sama-sama. Perjuangan kita dalam hidup kita ni, pertama itulah macam yang saya katakan, before umur 50 tu kita dah nak kena settle lah everything, hutang-hutang tu, rumah especially rumah nak kena habiskan bayar, kereta kalau boleh insyaAllah. Tapi biasa kereta ni dah habis bayar nanti beli lain, betul tak? Benda tu semua saya dah lalui, saya dah alhamdulillah saya berjaya settlekan hutang-hutang rumah dengan kereta before 50. Alhamdulillah. Allah mudahkan urusan saya masa tu. Jadi kalau kejayaan dalam perniagaan saya dapat beli rumah, dapat beli kereta. Alamak, Ika tanya umur Kak Yam lah. Agak-agak berapa Ika? Segan nak tanya. Okey, kejap Ika habiskan cakap dulu. Jadi dulu saya pakai Honda Stream Honda Stream tu pun saya dah habis bayar dah. Alhamdulillah, dan sekarang dah jual pun dah tak ada, dah tukar kereta lain. Jadi saya dapat settle benda tu semua before 50, alhamdulillah. Dan sekarang ni struggle lah untuk besar-besar untuk sekolahkan anak. Anak-anak saya semua dah mula masuk universiti. Alhamdulillah. Jadi saya punya fight kat situ lah sekarang. Untuk perjuangan anak-anak saya pula. Untuk diri saya sendiri, saya punya mission and vision is untuk free financial before age 60. Itu harapan saya lah. Saya rasa mungkin semua orang ada harapan macam tu. Kita nak hidup senang dan tenang di umur persaraan kita, dapat fokus, beribadah, tanpa kita tak payah nak pening-pening nak bekerja, kerja, terikat dengan masa kerja, betul tak? Jadi itu saya punya mission saya lah. Jadi Ika tadi tanya umur Kak Yah ni soalan cepu emas. Lagi satu, yang dah tahu jangan pecah lubang Ika kalau betul teka Kak Yah bagi hadiah. Nasi ayam free. Nasi ayam free. Cepat. Nasi ayam penyet lah, up sikit. Nasi ayam penyet free dengan teh ais. Teh ais 3 layer terbaik. Teh ais 3 layer terbaik. Teh ais 3 layer candu. Terbaik. Kasih 3 kali. Ika, 3 kali cuba. Tadi akak dah bagi hint banyak kali dah. Promotion. Teh ais promotion. Ayam, Mika tak tahu umur akak berapa tapi muka akak macam 40-an. Salah. Abang Mi kata tahniah salah. Tapi okey. Sorry kalau salah. Tak apa. Akak dah berumur lah, dah tua. Kalau tadi akak kata akak kena settlekan hutang, all the financial problem before 50, maksudnya akak dah lebih daripada 50, betul tak? Dan akak punya mission is untuk hidup senang dan tenang di umur 60. Jadi agak-agak in between macam tu lah. Umur akak antara 50 dengan 60. Jadi dah 50 lebih lah. Boleh kah? Okey, rahsia awet muda. Rahsia awet muda senang je. Cik Mahathir kita tahu. Buat apa Mahathir? Mahathir, macam mana nak awet muda? Kena selesai Umur lah. tak jadi masalah. Nak niaga umur tak jadi masalah. Ya betul. Nak awet muda macam mana? Punya kejayaan. Banyak gunung. Banyak gunung. Dia rajin hiking. Power Okey, terima kasih banyak. Alhamdulillah. Okey. So boleh stop recording kot Ita. Okey, terima kasih.